Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, kita nak simak dulu latihan hari Rabu lepas. Okey, so dia kata jadual di bawah menunjukkan kepentingan gas-gas dalam kehidupan harian. Kena pastikan gas-gas berdasarkan kegunaannya. Okey, yang pertama A, okey, apa yang diisi dalam alat pemadam api? Okey, dia adalah gas karbon dioksida. Okey, yang kedua. Yang kedua pula, okey, diperlukan oleh penyelam laut, iaitu apa dia? Okey, gas oksigen lah. Kita perlukan oksigen walaupun dalam air ada oksigen tapi tak cukup untuk paru-paru kita. Okey, C pula adalah dia kata diisi dalam belon kaji cuaca. Okey, untuk isi dalam belon kaji cuaca kita ada gas nitrogen. Okey, D, gas argon diisi dalam mentol elektrik. Gas argon adalah gas nadi. Okey, E, okey, apa yang digunakan sebagai ejen penyejuk? Okey, ejen penyejuk adalah gas nitrogen. Silap lah dekat sini. Yang C ni. Okey, C ni adalah bukan nitrogen. Helium. Helium adalah gas nadir. Okey. Okey. F pula untuk pembakaran bahan api roket, iaitu oksigen lah, sebab oksigen dia membantu pembakaran. Okey, G, terdapat dalam minuman berkarbonat, iaitu gas karbon dioksida. Okey, H digunakan untuk membuat baja, iaitu baja urea, nitrogen lah, baja bernitrogen. Okey, dia tulis pun dekat situ nitrogen fertilizer. Okey, dan I untuk menaikkan adunan roti dan kek. So gas apa? Dia adalah gas karbon dioksida yang ada dalam ini yeast. Okey, so siap untuk yang ni. Okey, kita pergi kepada, okey, kita nak tengok hari ni, iaitu kita karbon dan juga kita oksigen. Okey, sebelum tu awak tengok kat sini anak panah ni. Okey, anak panah ni dia kata yang berwarna merah membebaskan karbon dioksida dan yang berwarna biru dia menggunakan karbon dioksida. Warna merah dia keluar daripada organisma lah, dan warna biru dia masuk. Okey, so kita tengok bagaimanakah kita karbon mengekalkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara. Okey, kita karbon ialah kita yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Okey, dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Okey, seterusnya, okey, kita tengok apa dia. Okey, dia bermula daripada mana? Okey, dia kata kita karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Okey. Kemudian haiwan yang memakan tumbuhan, okey, haiwan yang makan oleh tumbuhan. Okey, kalau cikgu label ni satulah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 1 tadi adalah sini.
Okey, kemudian yang kedua, okey, haiwan dia makan tumbuhan, memperolehkan unsur-unsur karbon daripadanya. Contoh macam kita jugalah, kita makan tumbuhan, kita makan haiwan, kita pun akan dapat unsur karbon. Sebab unsur karbon ni adalah unsur yang paling banyak terdapat, bukan paling banyak, dia unsur paling utama. Boleh katakan setiap benda, setiap benda lah, setiap hidupan ke, haiwan ke, sel ke, apa semua tu mempunyai karbon. Okey, yang ketiga, apabila tumbuhan dan haiwan mati, okey, tumbuhan dan haiwan akan mereput. Okey, so dia akan jadi kat sini lah. Okey, daripada haiwan dan juga daripada tumbuhan, organisma yang mati. Okey, yang keempat, pereputan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan gas karbon dioksida. Okey, ini yang keempat. Okey, daripada organisma yang mati tu, dia akan mereput dan dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida itu akan dibebaskan ke udara. Okey, so salah satu gas yang berbau, okey, tapi karbon dioksida ni dia bau tak kuat sangat lah. Okey, paling kuat bau dia adalah nitrogen sebenarnya, urea. Okey, tapi dia gas karbon dioksida ni ada dalam proses pereputan. Dia akan terhasil daripada proses pereputan. Okey, yang kelima, pembakaran api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum juga membebaskan gas karbon dioksida. Okey, okey, awak tengok daripada nombor 3 ni, organisma yang mati. Okey, apabila dia terenap, makin lama makin ke bawah dalam tanah. Okey, makin lama makin ke bawah, dia akan menghasilkan petroleum, gas asli dan juga arang batu. Okey, ini mengambil masa beratus juta tahun. Okey, beratus juta tahun. Dan bahan api fosil ini kita akan ambil lah, biasanya daripada dalam laut. Okey, tapi ada juga daripada di atas darat pun ada, cuma tak banyak. Banyaknya berada di dalam laut lah. So bahan api fosil ini akan digunakan. Okey, so ini yang kelima, akan digunakan oleh manusia lah untuk melakukan, untuk kita isi dalam kereta, kita nak bakar, kita guna petroleum, gas asli, arang batu untuk bakar, untuk menghasilkan kilang-kilang banyak guna. So dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, yang kelima dia terus kat sini pun masih yang kelima lagi. Okey, pembakaran bahan api. So dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, kemudian kita tengok yang keenam, semasa respirasi, kesemua tumbuhan dan haiwan juga membebaskan gas karbon dioksida. Okey, so ini yang keenam, ini pun yang keenam. Jadi proses respirasi sel akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi tumbuhan hijau dia tidak menggunakan karbon dioksida sahaja. Dia juga membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Yang ketujuh, jadi proses-proses ini, proses-proses seperti pereputan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis. Okey. So kalau tengok daripada semua proses, kita ada, yang ketujuh ni kita boleh padam lah sebab dia adalah simpulan. Okey, daripada proses respirasi, proses pereputan, proses pembakaran, dia diseimbangkan oleh satu proses sahaja, iaitu proses fotosintesis. Oleh sebab itu, kita perlu ada banyak tumbuhan di atas muka bumi ini supaya
Okey, kenapa perlu tumbuhan yang banyak? Sebab kenapa orang buat kempen tanam pokok apa semua tu. Okey, kita kalau sekarang musim PKP kan, kalau tengok jalan dekat taman-taman apa semua tu, orang banyak yang orang menanam pokok. Okey, tanam pokok bunga lah apalah dekat keliling rumah dia, tambah pokok lagi kan. Sebenarnya sangat bagus jangan rasa membazir untuk kita keluarkan duit sikit untuk beli pokok ke ataupun beli yang benih kita nak tanam kan, beli tanah lah, apa baju apa semua tu. Sebab apa? Kita salah seorang daripada individu yang membantu mengekalkan keseimbangan gas karbon dioksida dalam udara. Okey, jadi kalau katakanlah pokok tu kurang, tumbuh-tumbuhan kurang, gas karbon dioksida akan banyak dalam udara. Jadi pencemaran akan berlaku. Okey, udara jadi tidak sihat. Okey, kenapa ni? Okey, seterusnya kita nak tengok, tadi kita tengok kitar karbon, sekarang ni kita nak tengok kitar oksigen. Okey, sebenarnya kitar karbon dan juga kitar oksigen ini adalah saling berkaitan. Okey, saling berkaitan. Dia tak boleh dipisahkan. Okey, tak boleh dipisahkan. Sentiasa berlaku daripada wujudnya bumi ini, wujudnya tumbuhan, hidupan dekat atas permukaan bumi ini sehinggalah hari kiamat apabila bumi hancur. Okey, kita tengok ni anak panah ni. Okey, yang berwarna merah menggunakan oksigen dan yang berwarna biru dia membebaskan oksigen. Okey, soalan dia adalah macam mana soalan dia, kena ada soalan barulah ada penyelesaian dia. Macam mana wujudnya kita, bagaimana wujudnya kita oksigen untuk mengekalkan kandungan gas dalam udara. Okey. So yang ni agak simple dah sebenarnya. Okey, tak apa, nanti cikgu akan terangkan satu-satu Okey, kita oksigen ialah kita yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara. Okey, pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Maksudnya guna pakailah oksigen. Okey, kemudian kembalikan balik oksigen kepada udara untuk keseimbangan. Okey, dia kata kat tepi ni, oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengaratan dan juga pembakaran dan perebutan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Okey, proses fotosintesis Okey, pokok dia akan menggunakan gas karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis dan dia akan membebaskan gas oksigen. Okey, jadi dia akan bebaskan gas oksigen ke dalam udara. So gas oksigen ini akan digunakan balik oleh pokok untuk proses respirasi. Yang pertama. Kemudian digunakan untuk proses pembakaran. Tak kisahlah api yang kecil ataupun sebesar-besar api. Okey, baru ni kita tengok ada negara yang dilanda kebakaran kan. Okey, kebakaran hutan Okey, semua tu menggunakan gas oksigen. Okey. Kemudian yang ketiga, proses dia adalah proses pengaratan. Contohnya paku lah. Okey, paku lama-lama dia akan berkarat sebab paku adalah unsur besi. Kemudian yang keempat adalah iaitu proses respirasi sel. Okey, menggunakan gas oksigen. Jadi kita setiap hari, setiap masa kita hirup oksigen tu, okey, kita sedut oksigen tu adalah untuk melakukan sel-sel kita melakukan proses respirasi. Okey, kemudian kita tengok bagaimana pula gas karbon dioksida itu
terhasil, okey, daripada proses-proses ini. Okey, apabila tumbuhan dan haiwan mereput. Bila dia mati, dia akan reput dan membebaskan gas karbon dioksida di udara. Okey. Seterusnya tengok dekat bawah ni, dia kata, kita hendaklah sentiasa menghargai dan mengagumi kita karbon dan kita oksigen dalam mengekalkan komposisi gas dalam udara. Segala aktiviti yang boleh mendatangkan kesan yang tidak baik kepada udara hendaklah dihentikan. Okey, contoh aktiviti yang tak baik adalah seperti kita melakukan pembakaran terbuka. Okey, kemudian kita biasanya pembakaran terbuka lah apa-apa yang menghasilkan asap. Okey, yang menghasilkan asap yang menggunakan oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, sebab apa? Bila lagi banyak kita gunakan oksigen, lagi banyaklah kita bebaskan gas karbon dioksida. Okey, tapi janganlah persoalkan pula sampai tak boleh bernafas. Jangan bernafas. Sebab apa? Bernafas gunakan oksigen dalam udara. Tak boleh lah macam tu. Bernafas memang nak tak nak kita perlu bernafas. Tapi aktiviti-aktiviti lain, contohnya macam membakar sampah. Sampah tu macam mungkin simple sangat lah. Okey, contohnya kalau katakanlah nak clearkan, nak buang tanaman. Okey, nak hapuskan tanaman tu, nak ambil cara mudah adalah hidupkan api dan biar api tu marak membakar pokok-pokok tu. Okey, itu tak boleh lah. Okey, dia akan menyebabkan pembakaran, dia akan menyebabkan gas karbon dioksida akan banyak lah dalam udara. Dia menghasilkan asap dan juga lebih buruk lagi adalah apabila api itu marak dan dia akan membakar kawasan sekelilingnya. Kawasan yang kita tak nak dia bakar pun dia akan terbakar dengan sendirinya oleh sebab biasanya angin lah yang akan tiup. Angin lah salah satu penyebabnya selain daripada bahan tersebut mudah terbakar. Contohnya macam pokok-pokok tepi jalan, dia akan terbakar, dia akan possibility untuk bakar rumah. Okey, rumah yang tepi-tepi jalan ataupun kawasan tempat tinggal kita lah. Okey, so itu sahaja untuk hari ni. Okey, jom kita tengok latihan pula. Okey, so ini adalah latihan untuk hari ini. Okey, kita karbon dan juga kita oksigen. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu akan share gambar ni dalam group juga. Okey, siapkan dan hantar dalam salin. Salin. Okey, kalau gambar ni tak perlu lukis pun tak apa, awak tulis sahaja. Okey, yang boleh print yang ada buku, salin jawab dalam buku. Kemudian snap gambar, hantar dalam group Telegram Homework Science. Tekan pada komen pada gambar tu, kemudian awak hantar latihan awak punya kerja rumah. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.